Hai, selamat kembali ke channel Cikgu Steffi ni. Kali ini Cikgu akan membincangkan tentang pengurusan sisa plastik yang cekap, iaitu sebahagian daripada subtopik dalam bab 3 Sains KSSM tingkatan 5. Yang ini adalah bahagian keempat lah, lanjutan daripada bab 3. Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah menjana idea pengurusan yang cekap bagi sisa plastik ke arah kelestarian alam sekitar. Penggunaan plastik. Mengapa plastik sangat popular pada zaman sekarang ni? Ini adalah kerana plastik adalah sebahagian daripada gaya hidup masyarakat moden. Kita dah tak boleh lari daripada penggunaan plastik. Banyak barang di rumah kita yang menggunakan plastik. Ini adalah sebabnya kerana plastik itu murah, fleksibel, ringan, kuat dan mudah untuk digunakan. Mengikut statistik dunia 2015, penggunaan plastik membawa kepada pelupusan sebanyak 275 juta tan setahun. Ini adalah plastik, amount plastik yang sangat banyak lah, akibat daripada penggunaan manusia. Oleh itu, kita memerlukan satu sistem pengurusan sisa plastik yang baik ke arah kelestarian alam sekitar. Kalau tidak, jadilah macam ni. Banyak tempat yang akan ditimbunkan dengan plastik-plastik yang terbuang. Mengapa perlu ada pengurusan sisa plastik yang cekap? Jika tidak, ia akan mengundang banyak masalah pencemaran alam sekitar. Ini adalah kerana kebanyakan plastik adalah tidak terbiodegradasi. Apa maksud tidak terbiodegradasi? Ini bermaksud plastik ni tidak boleh diuraikan oleh mikroorganisma ataupun mereput dengan sendiri. Kalau boleh mereput pun, ia akan mengambil masa yang sangat lama, berjuta-juta tahun lamanya. Kesan pelupusan plastik yang tidak terurus. Contohnya, pembakaran plastik. Pembakaran plastik boleh menyebabkan pemanasan global, penyakit respirasi, pembebasan ejen karsinogenik. Ejen karsinogenik ini adalah ejen yang mudah untuk menyebabkan kanser lah. So, bila plastik ini dibakar, ia akan mengeluarkan banyak gas toksik. Gas-gas toksik ini boleh menyebabkan macam-macam penyakit dan juga membawa kanser kepada manusia. Pembuangan di darat. Contohnya, yang macam ini dalam gambar ni. Pembuangan plastik di darat boleh menjejaskan tanah pertanian, menjejaskan keindahan alam dan mengurangkan ruang tanah yang kosong. Siapa yang nak pergi ke tempat yang banyak timbunan plastik ni kan? Bila kita tengok pun nampak buruk dan menjejaskan pemandangan alam sekitar. Nombor 3, pembuangan plastik ke sungai ataupun laut. Ini boleh menyebabkan banjir kilat, lambatkan plastik di perairan atau pesisiran pantai dan membawa kematian haiwan akuatik. Kenapa haiwan akuatik boleh mati? Sebab plastik ni kalau dia termakan ataupun kan kita dah tahu plastik tu susah untuk terbiodegradasi. Kalau termakan dia boleh tercekik. Jadi ini menyebabkan kematian haiwan akuatik. Lagipun kalau longgokkan plastik itu banyak, ia boleh menyebabkan banjir kilat. Air boleh naik ke permukaan darat dan melimpahi darat dan menyebabkan banjir kilat. Pencemaran sisa mikroplastik. Apa pula maksudnya sisa mikroplastik ni? Sisa mikroplastik ini sebenarnya adalah sisa plastik yang berukuran sangat kecil, kurang dari 5 mm. Asalnya sisa plastik itu daripada buangan buah plastik juga yang tidak terbiodegradasi ataupun yang terbiodegradasi secara perlahan-lahan dan menjadi begini, sangat halus seperti tunjukkan dalam gambar rajak ini. Sisa mikroplastik ini sangat bahaya. Bagaimana ia membahayakan? Sebab ia boleh mengancam kesihatan manusia dan organisma akuatik melalui siratan makanan. Contohnya dalam gambar rajak ini yang dipetik daripada buku teks Sains KSSM tingkatan 5. Mikroplastik tu kalau dimakan oleh plankton, dan seterusnya boleh dimakan oleh organisma yang bercengkerang,
dan dimakan oleh manusia pula. Jadi mikroplastik itu sebenarnya boleh dipindahkan kepada manusia dan organisma lain. Contohnya plankton tadi dimakan oleh lava nyamuk ke lava serangga lain lah. Lepas tu lava dimakan oleh ikan. Ikan ni pula dimakan oleh ikan yang lebih besar. Okay? Ataupun mikroplastik tu boleh dimakan oleh penyu, okay? Dan penyu dimakan oleh haiwan yang lebih besar. Okay? So ini sebenarnya semuanya boleh menjejaskan kehidupan akuatik dan juga manusia sebab ini berpindah daripada satu organisma ke organisma yang lain melalui hubungan pemakanan. Kaedah pengurusan plastik yang cekap. Oleh itu kita mesti ada satu kaedah yang cekap untuk mengurus kebanyakan daripada sisa-sisa plastik yang kita gunakan. Kaedah yang pertama, gunakan plastik terbiodegradasi. Itu sebabnya sekarang ni kalau kita pergi ke pasar raya ataupun kita membeli barangan di kedai-kedai, ia banyak menggunakan plastik yang boleh terbiodegradasi, yang boleh mereput dan menjadi cebisan yang kecil lah. Nombor 2, pakai plastik dalam incinerator. Incinerator ni seperti tunjukkan dalam gambar, iaitu satu peralatan yang tertutup. Jadi kita bakar plastik itu dalam tempat yang bertutup, jadi ia dapat mengawal pembebasan gas toksik ke persekitaran. Penggunaan bahan lain sebagai alternatif. Jadi kita fikirkan cara untuk gunakan bahan lain selain daripada plastik supaya kita boleh kurangkan penggunaan plastik. Dan juga praktikkan amalan 5R, iaitu reuse, guna pakai sekali lagi, recycle kita semula, reject kita tolak, tak mau guna plastik, repair, ataupun ada peralatan yang dah rosak kita jangan buang, kita baiki, dan reduce, kurangkan penggunaan bahan-bahan daripada plastik. Sekian sahaja perbincangan kita pada kali ini. Cikgu harap semua murid dapat subscribe pada channel cikgu untuk perkembangan pembelajaran yang seterusnya. Bye!